أشرف الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga perkongsian ilmu yang akan Datuk bawakan bersama kita nanti adalah memberi manfaat dan barakah pada kita semua, dan jangan lupa jemaah yang telah berada di dalam talian untuk terus berkongsi link dengan rakan-rakan di luar sana. Semoga lebih ramai yang akan mendapat manfaat, insya-Allah. Untuk tidak membuang masa, dipersilakan Datuk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Husniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Gema Nur Iman, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam ini dapat kembali kita bersama-sama dalam kuliah tauhid kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati majlis kita ini, mengampuni dosa-dosa kita dengan doa para malaikat insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberi petunjuk hidayahnya kepada kita agar kita terus istiqamah pada jalan ini, terus berpegang teguh dengan akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang telah ditunjuk jalan oleh para ulama terdahulu, daripada ulama-ulama yang mewarisi daripada tabi'in, tabi'in, para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk sambung muka surat 75 buku, saya terkesan dengan soalan sebelum kita bermula tadilah, yang ditanya sebelum waktu mula-mula kita mula saya masuk tadi, berkaitan dengan Wahabi, dan sebahagian daripada ustaz-ustaz yang dikatakan cenderung kepada Wahabi dilarang oleh setengah-setengah negeri untuk berceramah dan sebagainya. Saya nak komen sedikit sebelum kita masuk. Yang pertamanya, kita di alam Nusantara Melayu ini, bila sebut alam Nusantara Melayu, daripada selatan Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Mindanao, ini kita panggil alam Nusantara Melayu. Daripada sejak zaman berzaman, alam Nusantara Melayu ini telah berpegang pada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan satu ketika dulu saya ingat, sewaktu saya masih bersekolah rendah lagi, waktu itu saya dah dengar
istilah yang dipanggil kaum muda, ya. Satu istilah baru yang dipanggil waktu itu kaum muda, ya. Dan ketika itu, waktu saya masih bersekolah lagi, sekolah rendah lagi saya ingat, ya. Almarhum bapa saudara saya yang mengaji di selatan Thailand dan buka pondok di sana, jadi rakyat Thailand, ya, meninggal sebelum Covid, ya. Tuanku, seorang tuanku di sana, waktu itu beliau telah pun berbicarakan, ya, tentang kaum muda ini yang hari ini kita kenali sebagai Wahabi, ya, ataupun orang yang cenderung kepada Wahabi, ya. Jadi macam mana nak kenal Wahabi ni, ya? Wahabi ni antara yang saya telah sebut dulu ialah dia lebih dalam perkara akidah memang jauh berbeza dengan kita, ya. Antaranya tentang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, ya. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash, ya. Tangan Allah, wajah Allah, ya, dalam Quran, ya. Bila jumpa ayat-ayat yang sebegini, kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ya, untuk menyelamatkan umat akhir zaman ini, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terdahulu telah pun berijtihad bahawa ayat-ayat mutasyabihat ini perlu ditakwil. Apa maksud takwil? Perlu ditafsirkan sesuai dengan maknanya dan pahaman i'tiqad kita. Apa pahaman i'tiqad kita? Allah zat yang wajib al-wujud. Wujudnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyamai makhluk. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Ta'ala itu satu. Allahus samad. Allah Ta'ala sajalah tempat pergantungan kita. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun, apa-apa pun yang menyamai, menyerupai Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibahas oleh para ulama daripada ayat Qul huwallahu ahad inilah, ya, mentauhidkan Allahu Subhanahu wa ta'ala, bahawa Allahu Subhanahu wa ta'ala ini mustahil sama dengan makhluk. Mustahil sama dengan makhluk, ya. Laisa kamislihi syai'un. Tak ada satu benda pun yang wujud dalam dunia ini yang sama ada yang kita nampak ataupun tak nampak, yang boleh kita setarakan ataupun samakan ataupun kita misalkan, ya, sama dengan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamislihi syai'un. Bila kita faham begitu, maknanya bila kita nak, ya, disebut tadi Allah Ta'ala wujud, wujud di mana? Di mana tempatnya? Ya? Yang ada tempat itu makhluk, ya. Sebab itu Nabi, panduan yang Nabi ajar pada kita, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ini, tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliqi, ya. Fikir tentang kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan, ya. Maknanya Nabi suruh kita fikir tentang makhluk. Wala tatafakkaru fil khaliqi. Nabi sebut jangan kamu fikir, ya, tentang hakikat kejadian Khaliq. Ya. Macam mana Allah Ta'ala, macam mana rupanya, adakah bertempat ke tak bertempat. Itu Nabi tak larang sebab akal fikiran kita tak sampai. Ya. Ini yang Nabi larang. Ya. Dah jelas hadis dia. Ya. Ini panduan yang kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah jelas. Ya. Sebab yang kita faham dari segi hukum akalnya, kalaulah Allah Ta'ala ni ada menyamai, ya, dalam apa bentuk sekalipun dengan makhluk, maka bukan Allah Ta'ala lah jawabnya. Bukan Tuhan lah jawabnya. Ya, kalau kita beriktikad Allah Ta'ala bersemayam di atas arash,
Kan sama, seolah-olah macam sama macam makhluk, kan? Seolah Allah Ta'ala tu duduk pula di atas arash, ya. Duduk yang macam mana, ya? Alasan golongan Wahabi ni, yang layak bagi Allah Ta'ala lah, itu, ya. Dia punya hujjah dia. Jadi itu yang sebab saya bahas dulu, jika Allah Ta'ala bersemayam di atas arash dengan cara yang layak baginya sebelum arash diciptakan, sebab arash ini pun makhluk Allah Ta'ala ciptakan kemudian, ya? Daripada tak ada kepada ada. Sebelum arash diadakan, diciptakan Allah Ta'ala, di mana pula Allah Ta'ala bersemayam, ya? Sebab itu saya beri misalan untuk mudah kita faham dulu, sebagaimana sahabat saya Profesor yang wanita tu, lupa saya nama, subhanallah, tak ingat pula, ya. Profesor yang UAE, ya, pensyarah kanan UAE, dianugerah oleh kerajaan, dianugerah oleh pihak berkuasa memegang kerusi, Raja-Raja Melayu. Di atas sumbangan dia mempertahankan kedudukan dan kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu. Ya, Profesor wanita yang terkenal, ya, pensyarah kanan UAE, ya. Dia sebaya dengan saya lah, umur, ya. Sama belajar dulu di UAE, sekarang jadi profesor, dan diangkat kedudukannya, ya, memegang kursi Raja-Raja Melayu. Adakah dia duduk di atas kursi Raja-Raja Melayu tu? Bukan, kan? Akal kita pun boleh terima, ya. Cuma itu bayangan ataupun gambaran tentang penghormatan yang diberi kepada profesor yang berkenaan di atas sumbangan dia, ya, di atas jasa dia. Maka diangkat kehormatan dia, diangkat kemuliaan dia, memegang, duduk di atas kerusi Raja-Raja Melayu. Bukan dia duduk situ, kan? Maknanya penghormatan itu, ya. Jadi bila dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersemayam di atas arash, nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan ketinggian, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni yang kita baru betul, baru akal kita boleh terima bahawa itulah kehebatan, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya kita nak kata bulat-bulat macam makna zahir ayat itu, Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Macam tu sama macam makhluk pula lah. Wal'iyazubillah, mustahil sama macam makhluk, ya. Profesor Dr. Syam Rahayu, terima kasih pada ni, ya, admin, ya, yang sahabat saya Profesor Dr. Syam Rahayu, dah lama tak jumpa dia, ya. Diberi penghormatan, ya, memegang kursi Raja-Raja Melayu, anugerah, kursi diraja, ya, Raja-Raja Melayu. Jadi itulah, sebagai perbandingan untuk mudah kita faham, ya. Bukannya Profesor Dr. Syam Rahayu duduk di atas kursi Raja-Raja Melayu, bukan, ya. Akal kita, kalau kita berfikir macam tu, maksudnya memang otak kita tak nak kata gila kan, marah pula orang kan. Jadi kita faham lah, dari situ nampak kita faham, ya, betapa cantik, betapa mudah, betapa warasnya, ya, akal, hukum akal yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk kita faham bagaimana kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Baru bersih tauhid kita, ya, barulah jelas akidah dan betul pegangan i'tiqad kita, ya. Ya, ingat itu sebagai inilah, sebagai muqaddimah, ya. Jadi kemudian tu yang pertama lah. Yang kedua tadi ni, bila minta pandangan pada saya tadi tentang ustaz-ustaz ataupun
penceramah-penceramah yang daripada Wahabi ni ya. Jadi pada pandangan saya lah ya, yang pertama tindakan ini sebenarnya dah agak lewat lah. Ya. Ini pandangan peribadi saya lah, ya. Sebabnya apa? Sebab apa saya kata agak lewat? Sebab para asatizah yang cenderung kepada Wahabi ni ataupun terpengaruh dengan pegangan Wahabi ni telah begitu meluas sekarang. Ya. Telah begitu ramai. Dan sukar boleh kata hampir sukar dibendung lah oleh pihak berkuasa. Tapi apa pun saya ucap tahniah lah. Yang disebut tadi kerajaan negeri Johor telah mengambil pendekatan. Saya ingat Negeri Sembilan lama dah, saya ingat ya. Negeri Sembilan pun ambil pendekatan yang serupa dan kita haraplah ya, negeri-negeri betul mereka sudah ada pengikut ya. Terima kasih kepada ni Rosmin ya. Mereka dah ada pengikut yang tersendiri, sama ada mengikuti dalam YouTube dan sebagainya ya. Sebab antara salah satu lagi ya golongan Wahabi dan Mujassimah dan lain-lain ni ada juga mereka menggunakan logik akal ya, pandangan logik akal dan sebagainya yang kadang-kadang bila kita tidak ada asas akidah yang kuat maka kita boleh terpengaruh. Walaiyazubillah. Jadi walaupun pada pandangan pribadi saya tindakan yang agak lewat, tak apalah kita doakan mudah-mudahan dan pihak berkuasa terus memantau lah, terus memantau dan juga bertindak bertindak untuk memastikan akidah rakyat Malaysia ini terjamin sebab fatwa telah pun dikeluarkan sejak tahun 1996 lagi Saya ingat sebelum itu pun mungkin dah ada fatwa-fatwa, cuma fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para mufti terdahulu tidak digazet tidak menjadi undang-undang Jadi kita apa pun kita haraplah kita harap dengan adanya fatwa sejak 1996 lagi yang kemudian digazet oleh hampir saya ingat seluruh negeri lah dalam Malaysia ini yang mewajibkan kita rakyat Malaysia beriktikad dengan iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagaimana yang saya nyatakan dulu jika saya menjadi ketua Hakim Syar'i apabila berbincang ada kesempatan bertemu dengan institusi diraja di Negeri Sembilan yang Teramat Mulia Datuk-Datuk Undang serta Tengku Besar Tampin saya mendapati alhamdulillah di Negeri Sembilan ini yang Teramat Mulia Datuk-Datuk Undang dan Tengku Besar Tampin amat menitik beratkan berkaitan dengan pegangan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini alhamdulillah lah Negeri Sembilan alhamdulillah adanya sokongan yang kuat ataupun institusi diraja ni sentiasa memantau lah mereka mengikuti rapat perkembangan berkaitan dengan agama ini dan kita harap raja-raja di negeri yang lain pun sama terus mempertahankan dan saya ingat statement yang pernah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri Agama kita ni pun sama juga supaya rakyat Malaysia terus berpegang dan memelihara i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah Cuma pada pandangan saya lah ini cerita luar topik lah sepatutnya apabila ada fatwa yang begini mana-mana orang yang beriktikad dengan lain daripada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ni sepatutnya dijadikan satu kesalahan. Ini kalau saya sendirilah ini pandangan saya sendiri. Insya-Allah nanti mungkin saya nak utarakan perkara ni kepada pihak yang pihak institusi diraja lah supaya diwujudkan kesalahan ni untuk membendung orang ramai terus dimanipulasi akidah dia dijerumuskan akidah dia selain daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepatutnya dibuat
mana satu kesalahan. Jika didapati berlawanan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh ditangkap. Boleh didenda, boleh dipenjara. Ini kalau boleh dibuat undang-undang yang sebegini lebih baiklah. Itu pada pandangan saya. Bila cerita keadaan begini, saya teringatlah. Saya teringat almarhum ayahanda saya, waktu selepas SPM di Kuala Islam tahun 1985, saya dapat tawaran, dua tawaran. Yang pertama untuk masuk UIA, yang kedua untuk melanjutkan pelajaran ke Maghribi, Morocco. Maghribi waktu itu. Ayahanda saya orang Tok Lebay lulusan pondok. Tak benarkan saya pergi ke Maghribi. Tak benarkan saya melanjutkan pelajaran. Dia khawatir bukan nak tukar tu i'tiqad, dia tukar mazhab je pun. Dia kata dia bimbang saya akan tukar mazhab daripada mazhab Syafi'i bertukar ke mazhab yang lain. Walhal mazhab yang 4 ni, Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki masih lagi dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih lagi. Sebab itu kita di Mahkamah Syariah di Malaysia ini kita masih menggunakan pakai pandangan-pandangan daripada meraihkan pandangan-pandangan mazhab yang lain. Itu betapa orang yang mengaji pondok dulu, arwah dah bapa saya ni, 1993 meninggal dunia, begitu menjaga agama ni sampai jangankan tukar akidah, pegang akidah daripada Ahlussunnah kepada Wahabi kepada lain, Syiah ke, tukar mazhab pun dia bimbang, guna pandangan mazhab lain pun dia bimbang, kalau boleh nak guna Syafi'i sepenuhnya, cuma hari ini, hakikatnya hari ini kita dalam beberapa hal tertentu memang kita merujuk kepada pandangan mazhab yang lain. Mazhab Hanafi, banyak kita rujuk dalam bab muamalat, pandangan mazhab Maliki dan lain-lain, dalam al-ahwal al-syakhsiyah, dalam kekeluargaan dan lain-lain lah. Itu sebagai sedikit lah, sebab tadi ditanya tadi saya rasa bimbang. Hadirin hadirat, bila ditimbulkan soal Wahabi ini, saya bimbang lah ada yang terpengaruh, sebab mungkin dalam hal-hal tertentu kita lihat ustaz-ustaz ataupun tokoh-tokoh dalam yang cenderung kepada Wahabi ini dalam YouTube dan sebagainya, memang ada yang menarik perhatian kita, menarik perhatian kita dalam isu-isu tertentu lah, tapi nasihat saya kita berhati-hatilah, berhati-hatilah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberi kekuatan kepada kita untuk istiqamah pada pegangan yang kita faham sebelum ini, terus berpegang pada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini inilah yang telah diwarisi daripada Nabi dan juga para sahabat, para tabi'in dan para ulama silaf. Wallahu a'lam. Dato'. Ya. Tapi kan anak-anak muda yang ada ni, bila kita cakap Wahabi, dia macam petikaikan balik kita. Dia cakap, kenapa Wahabi tu salah ke? Dia akan cakap macam tu. Dia macam Wahabi tu ahli sunnah juga. Jadi kita macam nak jawab tu jadi susah dah tu kan, pada budak-budak remaja lah. Dia cakap memang itulah masalahnya, sebab yang golongan Wahabi ni pun mendakwa mereka ahli sunnah juga, tapi bila kita rujuk pada tuanku kita, bukan, ahli sunnah bukan begitu, sebab jelas berbeza, pegangan akidah jelas berbeza dah, dia lebih mirip kepada mujassibah, menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyazubillah, minta jauh kita daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ingat kita sekadar tu dulu kot, sebagai dalam apa ni, sebagai
Baik. Kat setengah jam rupanya, ya. Tapi kan Ustaz, Ya. kita tidak pasti Ustaz. Kita tidak tahu sama ada dia itu Wahabi atau tidak. Itu yang menjadi masalah kepada kita tu Ustaz. Dia sekarang ni penyakit akidah dalam masyarakat ni bukan pegangan Wahabi saja, termasuk Syiah, termasuk golongan liberal, ya, termasuk pula pluralisme agama dan sebagainya, ya. Jadi sebab itu saya nyatakan dulu yang mustahak kita ni kena hadam, kena faham pegangan kita sendiri ni. Baru kita boleh memantau, baru kita boleh jaga diri kita supaya tak terlencong kepada pegangan akidah yang lain. Ya. Sebab tu daripada awal dulu memang saya dah tekankan dah, ya. Dari segi hukum akalnya, sebab tu kita mengaji satu-satu, ya. Mula dengan hukum akal terbahagi kepada 3. Kenapa kita belajar hukum akal, ya? Saya kata dulu, supaya mudah kita faham bab akidah ini. Baru kita masuk bab wujud qidam baqa dengan dalil Quran, dengan dalil akal sekali dan sebagainya, ya. Jadi bila kita sebab itu hadirin sekalian, saya sebut dah dulu, memanglah mengaji bab tauhid ni memang agak sukar sedikit. Sebab tajuk dia memang tajuk yang macam kurang menarik, ya. Kurang menarik dan ada istilah-istilah yang kita tak berapa faham, ya. Istilah jirim, istilah arad, ya. Zat, sifat, itu perbezaan. Itu istilah-istilah yang kita faham, ya, yang kadang-kadang sukar kita nak faham, ya. Sebab itu bila mengaji tauhid ni kita kena fokus. Sebenarnya saya pun bimbang sebab online ni kan, sama ada ahli-ahli dalam ni fokus ke apa yang saya sebut ataupun apa yang syarahan ataupun penerangan yang saya berikan, ya. Sebab seingat saya sedaya upaya cuba memberi penjelasan, ya, pencerahan dan dengan misal-misal ataupun contoh-contoh yang untuk mudah difahami, ya. Cuma kalau tak fokus tu mungkin tak dapat. Tapi tak apa, jangan bimbang, ya. Yang paling tidaknya hadirin sekalian, kita kekal istiqamah belajar, ya. Kurang menarik sebab tak faham. Kalau kita faham istilah mungkin lebih menarik. Ya. Sebab itu di awal dulu saya dah beritahu dah, ya, istilah-istilah ni dan bagi contoh, ya. Perbandingan antara zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk, ya. Zat ataupun diri Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sifat. Zat dengan sifat ni tak bercerai tanggal. Macamlah kita zat benda dengan arad. Jirim ni zat benda lah. Jirim kopiah dengan arad. Arad apa tu? Sifat lah. Sifat dia putih, sifat dia ringan, sifat dia panjang, sifat dia pendek. Itu arad dipanggil, ya. Jirim diri benda itulah, ya, zat benda tu, ya. Dan jirim saya sebut dulu terbagi kepada 2. Jirim yang katif, jirim yang latif. Jirim yang katif yang pepejal, boleh pegang macam handphone ni. Itu jirim yang katif. Jirim yang latif, yang lembut, contohnya angin, udara, memang kita tak boleh pegang, tapi dia tetap jirim juga. Bila jirim ada sifat. Macam jirim kopiah, jirim serban saya ni, sifat dia putih, ya. Jadi sifat dengan jirim ni, jirim dan arad ataupun sifat
jirim dan aurat ni tak bercerai tanggal. Samalah macam perbandingannya tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat 20 yang kita belajar. Sifat 20 dengan zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bercerai tanggal. Adanya zat Allah Subhanahu wa taala ada sifat-sifatnya yang terlalu banyak, yang kamalat, yang sempurna. Yang sebut terus. Zat Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat segala sifat-sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Cumanya ulama telah susun 20 sifat yang wajib kita belajar. Zat Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya hanya Allah taala yang tahu, mempunyai 20 sifat yang wajib kita belajar yang telah disusun oleh para ulama. Wujud, qidam, baqa, tentang istilah-istilah yang rumit-rumit tu tak perlu kita hafal sebenarnya, itu biarlah untuk tuan-tuan guru, para asatizah, biarlah dia menghafal. Kita tak perlu hafal. Yang mustahak kita faham. Wujud Allah Subhanahu wa taala tu macam mana? Beza dengan wujud makhluk. Kita dah syarah dulu kan. Qidam, baqa, macam mana Allah Taala ni tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Tak sama mukhalafatuhu li ta'ala lil, tak sama macam makhluk yang baharu. Berdiri dengan sendiri. Ini semua yang kita mengaji. Untuk membezakan, dia mudah aja hadirin sekalian. Sebab kita nak faham mengaji tauhid ni nak membezakan zat Allah Subhanahu wa taala yang qadim dengan kita makhluk yang bersifat baharu. Itu je. Dapat kita faham, kita ni makhluk bersifat baharu. Alam ini bersifat baharu. Segala yang kita nampak ni semuanya bersifat baharu. Semua jirim yang kita tak nampak pun, kuman dan sebagainya kita tak nampak, angin kita tak nampak, malaikat, jin kita tak nampak, semuanya baharu. Semuanya bila apa maksud baharu? Diciptakan. Maknanya nak membezakan yang maha pencipta Allah Ta'ala dengan alam ini yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Bila sebut alam, semualah termasuk kita. Itu boleh insya-Allah Ada soalan ke sebelum saya teruskan? Dalam chat room ada tak? Ni. Seawal Muslim ialah mengenal Allah. Betul. Awaduddin ma'rifatullah. Ini disebut oleh para hukama kita. Para ulama tauhid menyebutkannya. Awaluddin ma'rifatullah. Setengah kata itu hadis Nabi. Setengah pendapat kata bukan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz, kalau kita tak lancar lah tu macam mana tu Ustaz? Tuk pula Allah dah jemput. Itu kata jangan bimbang. So saya kata sebut tadi jangan bimbang. Jangan menghafal. Saya pun tak hafal semua. Saya pun tak hafal semua. Yang mustahak kita faham. Faham. Bila kita belajar, kita faham dan kita nak guna kepahaman itu untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi satu contoh mudah lagi. Allah Taala Maha mendengar, kan kita bersifat sama, Maha mendengar. Kita banding dengan makhluk. Kan? Nak faham mudah. Sebab dalilnya baharu sekalian alam dulu. Orang tua-tua dulu belajar kan. Apa baharu sekalian alam ni? Yang baharu ni kita lah. Makhluk yang mendengar ni. Macam mana makhluk mendengar? Makhluk mendengar guna telinga, guna copeng telinga, ada gegendang telinga. Allah Ta'ala mendengar macam mana? Bukan macam makhluk. Faham lah tu? Bukan macam kita. Kita mendengar setakat mungkin 50 meter kita boleh dengar lagi lah. Itu pun kalau orang tu cakap kuat, menjerit kan. Kalau orang tu berbisik, sedepa pun kita tak dengar. Tapi Allah Ta'ala mendengar, tidak terhad. Faham dah tu? Kenal lah Allah Ta'ala tu. Mana macam tu. Dia je yang kita nak faham begitu. Apa lagi?
Orang tua cakap kita Ya, kena lancarkan sifat 20. Puas ya, nak menghafalkan ustaz. Kan ya. makna dah berumur macam ni dah tua Betul, belajar. faham Puan Zaliha, faham, ya. Yang mustahak kita faham begitu saja, ya. Sebab itu kalau anak-anak kita sekarang ni nak mudah faham, nak mudah hafal ni dibuatnya nasyid kan. Allah wujud idam baqa kan. Khalafatuhu ta'ala lil hawadis yamuhu binafsihi. Yang dia buat nasyid kan, mudah minta untuk hafal. Itu tak apalah. Kita usaha untuk hafal tu pun dapat pahala insya-Allah. Tak hafal tak apa, yang mustahak kita faham. Sekurang-kurang yang saya sebut awal tadi, sekurang-kurang kita beriktikad ni Allah Taala ni mempunyai sifat-sifat kamalat. Sifat-sifat yang sempurna. Bukan macam kita terhad, semua terhad, mendengar terhad, melihat terhad, apa lagi kudrat kita terhad, semualah. Semua yang melibatkan semuanya terhad. Tapi Allah Ta'ala tak terhad. Sebab apa? Allah Ta'ala ni sifat dia sempurna. Berapa banyak sifat sempurna Allah Ta'ala ni tak terbilang banyaknya. Ya? Jadi bila kita beriktikad Allah Ta'ala ini maha sempurna segala-galanya, itu sekurang-kurang. Secara ijmal kita panggil dalam istilah mengaji tauhid. Secara umum lah. Secara umumnya kita faham macam tu, Allah Ta'ala ni bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu dah memadai dah sebenarnya. Ya? Cuma dari segi fardu ain ni wajib kita belajar sifat 20. Ya? Sekarang kita belajar ni alhamdulillah lah, lepaslah pada wajib ni. Ya, bila kita belajar, sebab itu saya sebut tu belajar ni kalau boleh jangan ni lah. Jangan berhenti. Ya, sekurang-kurang nanti bila Allah Taala tanya, faham tak faham tu lain cerita. Saya dah sebut dulu kan? Faham ni, dapat ni, hafal ke, itu semua adalah bahagian masing-masing. Ya, anugerah Allah Subhanahu wa Taala. Jadi bila kita terus belajar, seandainya Allah Ta'ala jemput kita, macam Puan Zaliha sebut tadi, terlepas kita. Sebab apa? Kita masih belajar. Saya pun jadi takut Ustaz kalau buat niat Allah. Saya selalu sebut begitu. Di mana saya mengajar, di kampung ke, di surau ke, ataupun di masjid ke, saya sebut begitu. Saya selalu ulang begitu. Jangan berhenti belajar. Jadi bila kita terus dalam niat kita tu, kita masih belajar. Ya, mudah-mudahan nanti dalam kubur malaikat tanya, ya, kita pun jawab kita masih lagi belajar. Ya, ada alasan. Ya, sebab kita masih lagi belajar dan bersangka baik dengan Allah Taala. Betul tu, ya, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Taala. Tak apa Puan, ya. Tak hafal tak apa, tak ada masalah. Yang mustahak kita nak faham, ya, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah itulah Tuhannya. Tak ada Tuhan lain lah. Yang kita sembah hari-hari ni, solat tu, tak ada Tuhan lain, itulah. Sebab tu kita bila sebut La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tu panjang. Yang mustahak dalam hati kita, tak ada Tuhan lain lah, itulah. Tu kita faham begitu sudah. Ya. Ustaz nak tanya, nak khusyuk semayang ni macam mana Ustaz? Allah. Kadang-kadang betul-betul khusyuk, lepas tu dah lain pergi ni Ustaz. Allah. Ini soalan ni pernah ditanya oleh para sahabat pada Nabi SAW. Ya, pernah ditanya. Ya. Bukan setakat khusyuk dalam semayang. Yang sahabat tanya pada para sahabat tanya pada Nabi, ya Nabi Allah, ketika kami ni duduk dengan kau, duduk dalam masjid ni, kita ingat tentang kepada Allah. Tapi bila dah keluar masjid, dah balik, dah buat macam-macam kerja, kita jadi lalai. Apa Nabi jawab? Itu normal lah tu. Soalan begitu. Ini bahasa saya. Nabi jawab lebih kurang macam tu lah. No, itu perkara normal. Sebab apa? Sebab kita ni manusia biasa. Ya. Jadi kita buat yang setakat yang kita mampu. Ya, macam solat tadi ni. Ya, kita buatlah sama, saya pun sama juga. Ya, hadirin sekalian.
fikiran tu merayau-rayau kan. Sebab itu kita belajar juga tu. Macam mana nak khusyuk? Kita mengaji juga. Macam mana cara nak khusyuk? Yang pertama, membersihkan diri tu kena betul. Apa syarat nak dapat khusyuk dalam sembahyang ni? Ya. Kan syarat sah solat suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas besar tu kena betul. Ya, tak faham belajar. Ya, mandi wajib macam mana yang betul, mengangkat hadas kecil, ambil wudu, ambil air sembahyang macam mana yang betul, supaya apabila wudu kita tu sah betul seperti mana yang disyariatkan, baru kita suci daripada hadas. Ya, sebab hadas ni kita tak nampak. Kenapa kita basuh anggota kita ni? Muka, tangan, kepala, dua kaki. Sebab hadas ni apa maksud hadas? Hadas ni benda kotor lah maknanya. Ya. Tapi kita tak nampak. Hadas ni kita tak nampak. Cuma bila kita ambil semayang tu, kita minta dengan berkat kita ambil semayang tu, Allah Ta'ala angkat. Itu sebab tu tajuknya pun mengangkat hadas kecil. Sahaja aku mengangkat hadas kecil, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Sebab kita nak solat kan, sahaja aku mengangkat hadas kecil. Kita nak buang hadas yang melekat ni pada muka, pada kepala. Sebab hadas ini mengganggu ya kita. Tu salah satulah tu, mengganggu kita nak khusyuk ni. Kalau ambil sembahyang tak betul, macam mana? Adakah hadas ini terangkat ke ataupun tidak? Kita pun tak tahu. Sebab tu nak kena faham betul-betul, kena mengaji betul-betul. Jangan ikut-ikut orang. Itu suci daripada hadas. Kemudian apa lagi syarat sah nak mudah khusyuk dalam sembahyang ni? Pakaian kita menutup aurat, pakaian kita suci daripada benda yang haram, suci daripada benda yang syubhat. Ya, tempat sembahyang kita bersih. Sebab apa kita nak kena faham kenapa kita nak sembahyang ni? Kenapa kita nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ni? Sebab kita hamba, kan? Sebab kita hamba, yang kita nak menghadap, nak menyembah ni yang menciptakan kita, ya, yang memang layak disembah, ya. Kita nak menghadap dia. Ya, sedangkan kita nak menghadap, saya dulu bagi misalan kan, nak menghadap tuanku dalam istana pun kita bukan main lagi kan, dengan pakaian. Kalau saya dulu pergi istana ni, bila adat istiadat, saya kena pakai penuh. Pakai penuh sebagai apa? Pakai penuh seperti ketua hakim syar'i lah. Ya, dulu ni. Saya kena pakai sama ada baju Melayu satu sut, kemudian sarung jubah hakim, pakai songkok hakim, pakai selepang anugerah datuk yang saya dapat. Itu kena pakai betul-betul. Kalau kena lekat bintang di dada, itu nak menghadap tuanku, dalam adat istiadat di istana. Kalau majlis rasmi di istana pula, lain pula pakaian dia. Ya. Pakai baju Melayu bersamping, pakai tengkolok, ada tengkoloknya, ada keris pula disisip di pinggang. Itu. Pakai kasut berstokin, tak boleh pakai sandal, tak boleh. Nampak ya? Itu. Jadi kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pun ada tertibnya, ya. Tertibnya pakaian kita bersih. Itu sekurang-kurang. Lebih mudah lagi. Seolah-olah lebih mudah lagi nak menghadap. Tapi yang kita nak menghadap ni, yang menciptakan raja tu, kita nak menghadap raja pun bukan main. Ini kita nak menghadap Allah Ta'ala yang menciptakan raja. Ya. Sepatutnya kita lebih ni lagi lah. Ya. Lebih bersedia, pakaian bersih dengan tertib dia. Ya. Jadi baru nak datang khusyuk tu. Ya. Ada berapa banyak lagi? Banyak lagi ya.
Macam mana dapat khusyuk? Apa lagi nak dapat khusyuk dalam solat? Nak faham apa yang kita baca. Sekarang kita faham ke tak faham? Ya? Saya percaya ramai tak faham apa yang kita baca. Ya, sebab itu saya di kampung saya mengajar tafsir. Ya? Orang ingat tafsir ni benda yang sangat tinggi. Tidak. Kita nak faham apa Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam Al-Quran tu pada kita. Ya? Sekurang-kurangnya kita faham bacaan-bacaan dalam solat, Al-Fatihah, tahiyat kita yang kita baca, ya, Allahu Akbar kabira, ya, yang kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, yang kita baca. Sekurang-kurangnya kita dapat tak hafal tak apa, yang kita faham maknanya maksud umum dia. Sebab apa kita baca tasbih dalam rukuk, ya, baca tasbih dalam sujud, ya. Jadi bila kita faham, ada kepahaman begitu, memudahkan kita, ya, bagi penumpuan pada solat kita. Jadi ingat itu sedikit sebanyak membantu kita khusyuk. Nak kata semua ustaz ni khusyuk, belum tentu, ya. Tak ada, ya. Orang yang Allah Ta'ala anugerahkan khusyuk ni, itu rezeki dia lah masing-masing. Kita usahalah, ya, dengan tadi syarat-syarat yang kita belajar tadi ni, ya. Nak bersih daripada hadas, pakaian bersih, tempat bersih, rezeki halal, faham syarat-syarat sah sembahyang, macam mana nak khusyuk dalam sembahyang, faham bacaan, apa lagi, kita ambil berat, ya. Kita belajar, terus belajar, ya. Itu yang dia punya tu, ya. Saya ingat dia, itu antaranya lah, ya, yang ditanya tadi ni, Puan Latifah ya tadi yang tanya, ya, berkaitan dengan khusyuk tadi, ya. Jadi tak masuk lagi dalam apa kita belajar malam ni, ya. Tak apa, ya, kita soal jawab macam ni pun baguslah ni, ya. Alhamdulillah. Okey ke saya pencerahan saya tu? Terima kasih Ustaz. Itulah saya nak tanya tadi. Itu betul-betul kan. Kita orang kata lagi kita belajar, lagi banyak tak tahu Ustaz. Betul. Sama-sama. Saya pun sama juga, ya, sama juga. Saya pun belajar lagi, ya. Jangan ingat saya ni apa mengajar saja, tak ada, ya. Ustaz ni cakap dunia warna 9 macam warna 9. Betul lah, saya orang Negeri Sembilan lah, memang orang Negeri Sembilan. 9 kat mana Ustaz? Saya kampung di Geduhum, Dangi, ya. Dangi. Oh, tak jauh pada saya Ustaz. Saya Repah, hampir Repah. Okey. Ada soalan lain lagi ke? Tak ada Ustaz. Itu ajalah. Terima kasih banyak. Tak masuk lagi dalam buku kita ni hari ni. Ya. Kita baca sikit lah, ya, insya-Allah. Muka surat 75. Tapi bagus juga sekali-sekala kita soal jawab macam ni. Mudah-mudahan ada manfaat, bukan untuk hadirin sekali, untuk hadirin hadirat saja. Untuk saya sendirilah, ya, untuk saya sendiri. Bila disebut tentang khusyuk dalam solat tadi, saya pun dah kata, ya, terasa jugalah. Banyak, ya. Banyak sebenarnya kita kadang-kadang terlalai dalam solat. Apatah lagi kita ni disibukkan dengan dunia, kan? Kita disibukkan dengan dunia, masalah kerja, masalah anak, masalah macam saya lagi lah, macam-macam lah, kes di mahkamah, ya, di pejabat, macam-macam, ya, masalah masyarakat. Kadang-kadang orang telefon tanya itu, tanya ini, ya. Jadi pemikiran tu jadi bersimpang siur, ya. Tambah pula yang ada kes tu saudara mara kita pula, kan, sudah jadi ini kadang-kadang apabila banyak cabang pemikiran itu kadang-kadang mengganggu kita, ya. Dia datang dalam solat, syaitan ni sebab dia pandai, ya. Sebab itu sebelum solat tu kita disunatkan, kan, baca qul a'udzu birabbin nas, ya, sampai habis. Rabbi a'udzubika, minta doa pula, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Kita minta berlindung dengan Allah daripada hasutan syaitan, ya. Itu antara ni lah, ya. Tak apa, ya.
Yang mustahak kita usaha, kita terus belajar. Apa yang kita faham, kita cuba amalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus berikan itu rezeki masing-masing hadirin sekalian, kepahaman, kekhusyukan, sampailah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ambil berkat sikit, kita baca muka surat 75 Muka surat 75 sampai muka surat berapa ni di sini dibahas balik tentang hukum akal. Bagaimana kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui hukum akal. Daripada muka surat 75 ini. Cuma untuk hadirin hadirat sekalian, siapa yang ada buku lah. Bila kita tengok kandungan buku ni, dia tak tally dengan tajuk-tajuk dan juga muka surat yang ada. Pada saya itu tak apalah. Tak apa, yang mustahak, apa yang kita belajar, kita faham. Kita ambil berkat sedikit insya-Allah daripada pengarang kitab ini, matannya dan juga syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ke surat 75 kata pengarang, amma burhanu wujudihi ta'ala fahudusul alam li'annahu law lam yakun lahu muhdithun bal hadasa binafsih lazima an yakuna ahadul amrayni al-musawiyaini musawiyan li sahibih rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhal. Adapun bukti wujud Allah Azza wa Jalla ialah wujudnya alam yang baharu yang ada ini. Kerana jika tidak terdapat baginya pencipta, bahkan terjadi dengan sendirinya, nescaya pasti terjadi salah satu daripada dua perkara yang setara mengatasi ke atas pasangannya tanpa sebab. Walhal ia adalah mustahil. Jadi muka surat 75 ni dalam matan ini dia didatangkan semula oleh Al-Imam As-Sanusi berkaitan dengan hukum akal. Setelah kita belajar wujud, qidam, baqa, sifat yang wajib, kemudian sifat yang mustahil, kemudian sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum ini kita bersandarkan kepada dalil-dalil Quran yang didatangkan. Dan dalam masa yang sama juga saya juga bahas terus segi hukum akal ni. Cuma dalam muka surat 75 dan ke atas ini, sebelum kita masuk tajuk beriman kepada Rasul, didatangkan semula dari segi hukum akalnya. Ini yang dinyatakan oleh pengarang kitab. Keterangan syarah. Dalam matan di atas, Al-Imam As-Sanusi menjelaskan berkenaan bukti kewujudan Allah Azza wa Jalla secara aqli, secara hukum akal. Beliau menjadikan alam ini sebagai bukti utama kewujudan Allah. Ini dulu kita dah bahas macam. Jadi kita boleh baca laju sikit lah insya-Allah. Hal ini kerana salah satu sifat yang ada pada alam adalah baharu. Baharu ada. Alam ni dulu tak ada, sekarang baharu ada. Artinya sebelum alam ini ada, ia didahului oleh tiada. Itu nama alam. Dulu tak ada, kemudian baru diadakan. Didahului dengan tiada. Allah Ta'ala tidak didahului dengan tiada. Yang kita makhluk ni dulu tak ada. Dulu mana ada kita ni? Kita lahir tahun berapa? Saya tahun 68. Baru lahir, baru ada. Dalam perut ibu sebelum tu kan. Cuma roh kita ni Allah Ta'ala dah cipta awal lagi. Sesuatu yang tiada memerlukan kepada yang mengadakannya. Alam ini dulu tak ada. Sesuatu yang tiada memerlukan kepada yang mengadakannya, pencipta. Sebab dulu kita belajar, dalilnya apa? Allah Ta'ala wujud. Wujud artinya ada. Apa dalilnya? Baharu sekalian alam. Sebab apa? Sebab alam ini dulu tak ada.
Bila tak ada, macam mana dia boleh ada? Mesti ada penciptanya. Itulah ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paragraf seterusnya. Dalam pengajian ilmu tauhid, setiap mukallaf wajib mengatakan dan beriktikad bahawa alam ini diciptakan oleh zat yang wajib al-wujud. Zat Allah Ta'ala yang wajib ada. Ya. Salah satu namanya adalah Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan nas Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini kerana mustahil semata-mata menggunakan kaedah akal, mustahil seseorang mukallaf itu berjaya menemukan nama pencipta alam tersebut. Ya, kemampuan mukallaf hanya menemukan alam ini pasti ada penciptanya. Dan penciptanya itu pasti memiliki segala keagungan, kehebatan dan maha sempurna. Ya. Ni dalam syarah ni didatangkan untuk apa? Untuk memahamkan kita akal yang Allah Ta'ala berikan pada kita ni untuk memandu kita, memaham. Bahawa yang pertama tadi apa? Alam ni, bumi ni, langit ini, alam yang kita nampak ni tak boleh ada dengan sendiri. Mesti ada penciptanya. Cuma nak kenal pencipta ni dipandu pula oleh agama. Ya. Quran dan hadis beri petunjuk. Ya. Kita sendiri tak tahu siapa nama pencipta alam ni. Walaupun akal kita boleh terima, boleh faham, alam ini tak boleh ada dengan sendirinya. Mesti dicipta oleh sesuatu yang maha hebat, maha agung. Ya. Pencipta alam inilah yang kita kenali sebagai Tuhan. Tapi kita tak tahu nama dia. Yang beritahu namanya iaitu Quran dan hadis. Ya. Nabi dan melalui yang wahyu, ya, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi lah, baru kita kenal, rupanya Allah. Ya. Nama bagi zat yang menciptakan alam ini. Nama bagi zat Tuhan kita. Ya. Yang beritahu apa? Quran, hadis. Yang memandu akal kita mengenal pencipta alam ini tadi ada akal kita lah, yang akal kita yang waras tadi. Ya. Boleh memandu untuk kita mengenal ataupun membuat kesimpulan alam ini ada penciptanya yang maha agung, yang maha sempurna. Ya. Paragraf seterusnya, alam ini didahului oleh tiada dan setelah itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan keajaiban yang belum dapat diteroka sepenuhnya oleh manusia. Walaupun manusia mengkaji. Ya. Secara akli, sesuatu yang asalnya tiada kemudian diadakan, pasti tahap ada dan tiadanya sebelum diadakan adalah setara. Ibarat dua daun dacing yang sama berat, ya, tidak dapat diterima akal sekiranya salah satu daripadanya menjadi lebih berat tanpa ada yang memberatkannya. Demikianlah kejadian alam, ya, yang sama timbangan beratnya antara ada dan tiada. Mustahil alam ini tiba-tiba menjadi ada tanpa ada yang mengadakannya. Ya. Bunyi bahasa dia macam berbelit-belit, ya, tapi nak mudah kita fahamnya, ya, segi hukum akal tadilah. Ya. Alam ni mulanya tak ada. Kemudian ada. Siapa yang mengadakan? Itulah yang kita kenal. Yang mengadakan alam ini mestilah sesuatu yang maha agung, yang maha sempurna. Sebab apa? Sebab akal kita yang disebut dalam syarah ni kan, akal kita manusia ni pun nak meneroka alam ni pun tak dapat. Walaupun manusia mengkaji, sampai ke angkasa lepas, mengkaji bulan, bintang, mengkaji macam-macam lah. Betul lah kita mengkaji dan manusia dapat beberapa dapatan lah. Contohnya matahari ni berapa kan, manusia ukur pula. Darjah kepanasan dia berapa, kalau dekat dengan matahari ni kita akan jadi cair macam-macam. Itu hasil daripada penerokaan manusia kepada alam ni. Tapi hakikat keseluruhan dapat tak? Tak dapat. Tak dapat lagi. Manusia nak meneroka keseluruhan alam ni tak dapat lagi. Nak hakikat kejadian bumi, kejadian langit,
Ada berapa banyak galaksi yang ada, ya, kita pun tak tahu, ya. Ahli sains terus mengkaji dan bila mengkaji dulu ni contoh, ya, dalam Quran sebut berlaku kiamat, ya, bila matahari terbit daripada sebelah barat, ya. Dulu manusia pun mengkaji. Dulu kita tak tahu pun macam mana pula nak kiamat ni matahari terbit daripada sebelah barat. Sekarang terbit sebelah timur. Tiba-tiba nanti hari kiamat matahari terbit daripada sebelah barat. Tetapi bila manusia kaji rupanya memang boleh berlaku, ya. Dapatan kemajuan sains dan teknologi sekarang ni, Allah Ta'ala beri ilmu kepada manusia mengkaji, ya, walaupun belum sepenuhnya, tetapi manusia, ahli-ahli sains dah nampak rupanya apa yang Quran sebut ni betul, memang boleh berlaku, ya. Dalam Quran hadis sebut matahari akan terbit sebelah barat, memang boleh berlaku, ya. Dah ada kajian, ya, dah ada dapatan pakar-pakar, ya, angkasa lepas, pakar cuaca dan sebagainya yang mengkaji tentang peredaran bumi, langit, matahari, bulan, bintang dan sebagainya, ya. Jadi itu yang nak dipahamkan kepada kita, ya. Betapa walaupun Allah Ta'ala menciptakan tadi ni, ya, baru kita nampak bahawa Allah Ta'ala menciptakan alam ini penuh dengan keajaiban. Keajaiban. Dulu, ya, kalau masa saya kecil-kecil dulu, saya bila nampak kapal terbang tu pun lompat-lompat, kan. Bila mana kita orang kampung, kan, tak pernah naik kapal terbang, nampak kapal terbang lalu pun kita dah melompat-lompat dah, ya. Sekarang ni tak heran pun, kan, naik kapal terbang ni semua orang naik kapal terbang, ya. Tak ada masalah. Itu perbandingan, itu baru perbandingan 40 tahun dulu dengan sekarang, ya. Tidak lagi 40-50 tahun akan datang macam mana pula, ya. Jadi ini gambaran lah, ya. Dah 95 minit, ya. Dah 95 minit, saya ingat saya berhenti di sini dululah rasanya, ya. InsyaAllah nanti kita sambung ke surat 77, ya, dalam kuliah akan datang. Walaupun kita baca sikit malam ni, ya, mudah-mudahan sedikit muzakarah tadi, ya, hasil daripada soal jawab tadi, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, ya. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan dan kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Saya mohon berhenti di sini. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Terima kasih Yang Amat Arif di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. InsyaAllah kita akan bersama dengan Yang Amat Arif lagi untuk menyambung pengajian ilmu tauhid pada waktu yang sama minggu hadapan. Jangan lupa kita akan ada kuliah Isyak selepas ini bersama dengan Ustaz Meja Haji Muhammad Naim untuk kitab Soal Hati. Dan mohon Yang Amat Arif tangguh kuliah maghrib kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Persilakan Yang Amat Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.